أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini insya-Allah. Baik, pengajian kita kitab Syiarus Salihin muka surat 29 baris yang ke-13 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa kullu ma siwahu siturah wa kullu ma siwahu dah jadi kemung orang tak ada lan situ jangan tak ada dah tak ada pendap suara tak ada salam boleh. Wa kullu ma siwahu min jinnin wa insin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa jauharin wa aradin wa mudrakin wa mahsusin hadisun. Mai situ hadisun bagi atas bagi depan hadisun. Jadi khobar hadisun ikhtara'ahu bi qudratillahi ta'ala ba'dal adami ikhtira'an wa ansha'ahu
ba'da an lam yakun syai'an idza kana fil azali mawjudun asal dia tu iza kana mawjudun fil azali, gitu asal dia. Mawjud mawjudan, bukan mawjudun, mawjudan. Jadi khobar bagi kana mawjudan wahdahu walam yakun ma'ahu ghairuhu, malam yakun ma'ahu tidak adalah sertanya serta Allah Ta'ala itu ghairuhu. Artinya, maka tiap-tiap barang yang lain, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala itu, mana hal lain pada Allah? Yaitu daripada jin dan manusia dan syaitan dan malaikah dan langit dan bumi dan hayawan dan tumbuh-tumbuhan dan jamat. Apa makna jamat? Benda keras-keras lah, batu kayu tu, batu-batu tu masuk dalam jamat belakang. Dan jauhar dan arat dan suatu yang didapat oleh akal fikiran. Suatu yang didapat oleh akal, hak kita boleh fikir. Dan sesuatu yang dapat oleh panca indera. Hak mudrakun tu suatu dapat oleh fikiran, dapat dengan fikiran, dan suatu yang didapat oleh panca indera yang 5. Mana mahsus? Mahsus tu benda hissi, yang dapat dicapai oleh panca indera kita yang 5. Mana panca indera yang 5? Mata, telinga, lidah, hidung, perasa. Perasa pula penyentuh. Itu dia 5. Yang dapat dengan panca indera yang 5, iaitu mata kita, telinga kita, hidung kita. Kalau kita bercakap mudah-mudah, yang dapat dilihat 1, yang dapat didengar, yang dapat dirasa lidah, yang dapat dicium bau, yang dapat disentuh. Itu dia 5 tu. Mana yang kata yang 5? Itu dia buat main dah pun. Dia buat main dah. Iaitu yang didapat oleh mata dan telinga dan hidung dan lidah dan pejabat. Bukan pejabat pos.
Jabat custom bukan. Pejabat ni maknanya tangan ni lah, sentuhan. Sebab bila kita nak salam dengan orang, kita panggil apa? Jabat salam. Jabat salam. Jabat. No? Penyentuh. Ingat pejabat sekolah kita tu dah. Bukan pejabat tu. Adalah sekalian yang disebut hak selain daripada Allah tu. Sekaliannya itu baharu. Semua itu baharu belaka. Tak ada satu pun yang qadim. Nah, sekaliannya itu baharu. Yang dijadikan akan semua perkara tadi selain pada Allah tu, yang dijadikan dia itu dengan kudrat Allah. Siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan dengan kudratnya, kudrat Allah Ta'ala. Jadi bila kemudian daripada Adam, setelah dulu dia tak ada, daripada dulu dia tak ada, kemudian dijadikan menjadi ada. Tu baru kan. Jadi setelah kemudian daripada Adam, setelah daripada tak ada dulu, dan menjadikan Allah Ta'ala akan sekaliannya itu. Nah, jadi sekaliannya itu kemudian daripada tiada suatu. Nah, kemudian daripada tak ada apa-apa pun, Allah Ta'ala menjadikan bagi ada. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala di dalam azal itu. Nah, kerana Allah Ta'ala di dalam azal, iaitu pada azali itu, pada sedia kala. Azal itu mana sedia kala? Di dalam azal, jadi pada azal sedia kala itu, iaitu maujud. Allah Ta'ala ada. Nah, ada bila lagi Tuhan ni? Ada sedia kala. Ada. Di dalam azal lagi, iaitu maujud, adanya Allah. Padahal sendirinya. Mana tak ada, benda lain tak ada, siapa ada, apa pun tak ada, satu benda pun tak ada. Padahal sendirinya, alam-alam semua tak ada. Nah, wahdahu, tunggal. Sendirinya mana tunggal. Tunggal ia Allah. Tiada ada sertanya serta Allah Ta'ala. Nah, tiada ada sertanya serta Allah Ta'ala suatu. Tak ada suatu yang lain daripadanya. Nah, yang lain daripadanya, lain pada Allah tak ada belaka dulu. Ada hanya Allah. Hak lain semua kita dah sebut banyak-banyak tadi adalah makhluk dia. Dia yang menjadikan melalui sifat kudrat dia. Lalu adalah semua tu. Tak ada apalah, mudah ya tu. No? Cuma jangan kita duk iktikad kata ada benda lain sedia kala, jangan. Nah, iktikad kata semua makhluk Allah. Tak ada satu pun yang ada dengan tidak dijadikan oleh Allah. Tak ada. Baik. Yang duk pegang macam apa dia? Macam pokok belasafah kan? Sebab bagi adanya, sebab bagi Allah Ta'ala itu menjadi sebab bagi adanya alam. Bila Tuhan ada, alam pun ada. Tuhan sedia, alam pun sedia. Belasafah. Nah, dia kata sedia. Maka ada Allah itu sebab adanya makhluk. Falsafah. Nah, dia pegang lagi tu. Maka Allah Ta'ala ada bila? Ada sedia. Makhluk pun sedia juga. Alam ni sedia juga. Oh gitu.
Bila sedia bukan dijadikan oleh Allah. Betul ke salah? Salah. Nah. Wa ahdasal khalqu, tak boleh baca khalqu, baca khalqa. Wa ahdasal khalqa ba'dal adami izharan liqudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min ilmihi wa iradatihi betul. Walima haqqul azali min kalimatihi la liftiqarihi, la baca liftiqarihi, asalnya liiftiqarihi, jadi wasal, la liftiqarihi, dia baca lala, ada dua, bukan lala tu, la liftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Baik, artinya maka adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala makhluk, kemudian daripada Adam Allah menjadi makhluk, kemudian daripada Adam, kemudian daripada ketiadaan dia. Nah, dulu tak ada kan? Maka menjadi kemudian daripada ketiadaannya. Nah, daripada Adam. Sebab apa? Allah Ta'ala menjadikan makhluk selepas daripada tak ada makhluk tu. Setelah dulu tak ada makhluk, kemudian Allah Ta'ala menjadikan. Pasal apa? Sebab apa? Nah, izharan liqudrati. Kerana nak menzahirkan, bagi kudratnya, kudrat Allah, iaitu nak menzahirkan kekuasaan Allah, nak menyatakan Tuhan ada sifat kudrat, dan dengan ada sifat kudrat Allah kuasa. Tu nak zahir tu. Zahir dengan mana nak menyatakan kata Tuhan tu kuasa dengan sifat kudrat dia. Nak menyatakan kata Tuhan tu kuasa dengan sifat kudrat dia. Dan nak mentahqiqkan. Nak mentahqiqkan. Apa tahqiq? Nak mengkuatkan bagi barang yang terdahulu. Nak mengkuatkan, nak membenarkan bagi barang yang telah terdahulu. Mana? Daripada ilmunya. Bila Tuhan buat tu, maknanya Tuhan tahu. Nak menyatakan kata Tuhan tu tahu. Sebab tu dia buat. Bila Tuhan tahu dan nak menyata, nak mentahqiqkan juga iradatnya. Nak menyatakan juga iradatnya. Bila Tuhan tahu, Tuhan kehendak.
Bila Tuhan kehendak, Tuhan buat. Tu nak menyatakan ketiga-tiga sifat tu. Nak menyatakan kuasa Allah, nak menyatakan ilmu Allah, nak menyatakan kehendak Allah. Nak beritahu apa? Kata Tuhan tu ada sifat kudrat. Dengan sifat kudrat tu dia buat. Nak menyata juga sifat ilmu, dia tahu. Nak menyatakan sifat iradat, dia kehendak. Bila dia tahu, dia kehendak. Bila dia kehendak, dia buat. Tu panggil sifat apa tu? Himpun semua tu. Taksir. Panggil taksir. Apa makna taksir? Memberi bekas. Nah, kalau tak tahu boleh kehendak dah. Kalau tak tahu boleh kehendak? Tak boleh kehendak. Kalau tak kehendak boleh buat tak? Tak boleh buat. Maka ketiga-tiga ni kalau kita himpun, orang panggil sifat taksir. Taksir. Ta alif hamzah sa ya ra. Taksir. Dah. Kita panggil taksir lah kalau kita himpun tiga tu. Nah, kita panggil sifat apa? Sifat takdir, sifat memberi bekas. Waktu ni berapa? Tiga. Yang pertama ilmu, yang kedua iradah, yang ketiga kudrat. Allah Ta'ala tahu, bila tahu dia kehendak, bila dia kehendak dia buat. Apa tak? Allah Ta'ala tak buat kalau dia tak kehendak. Allah Ta'ala tak kehendak kalau dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, ada benda dia tak tahu. Ya? Baik. Ini apa dia taksir. Tiga-tiga ni kita kumpul, apa dia taksir. Tapi kalau kita nak ambil satu-satu, ilmu takluk dia inkishaf. Iradah takluk dia taksis. Apa dia? Menentukan. Kudrat takluk dia takdir, memberi bekas. Kalau kita pecah lagu tu, taksir duduk pada kudrah. Apa dah? Tu taksir duduk pada kudrah. Gabung tiga tu kita panggil taksir, memberi bekas. Tapi kalau kita buka, kita asingkan dia, ilmu itu inkishaf. Iradat itu takluk dia taksis. Kudrat takluk dia takdir. Nah, inkishaf nyata. Nah, ternyata melalui sifat ilmu. Bila nyata melalui sifat ilmu, dia kehendak, dia menentu melalui sifat iradat dia. Bila tentu dengan sifat iradat dia, dia buat dengan sifat kudrat dia. Gitu. Boleh Nawawi? Faham? Faham tak? Tak faham? Jam. Siapa faham? Tak juga? Jam. Perhati Ustaz cakap. Jangan duk fikir benda lain. Jangan duk fikir marka tak marka tak. Antara sifat Tuhan apa dia bagi? Sifat ilmu, sifat Tuhan tak? Sifat Tuhan. Iradat, sifat Tuhan juga. Kudrat, sifat Tuhan juga. Jadi tiga-tiga ni sifat Tuhan. Sifat apa panggil? Sifat apa panggil? Sifat ma'ani. Baik, maka daripada ketiga-tiga ni dia ada takluk dia, kerja dia masing-masing. Nah, kerja melalui sifat ilmu apa dia? Nak menyatakan. Ilmu menyatakan. Apa panggil? Inkishaf. Nyata melalui sifat ilmu dia.
Apa makna nyata situ? Tahu. Mengetahui. Okey? Boleh faham lagi tak kat tu? Baik. Takluk dia, kerja dia nak menyata. Allah Ta'ala menyatakan suatu melalui sifat ilmu dia. Bila dia dah nyata, bila dah nyata, dan kita tahu juga kata Tuhan tu bersifat dengan iradat. Apa iradat? Sifat berkehendak. Maka bila dia tahu, maka Allah Ta'ala dia menentukan. Bila dia tahu, dia pun menentukan nak buat ke tak nak buat, nak buat besar ke nak buat kecil, nak jadi lelaki ke perempuan, nak tinggi ke rendah, putih ke hitam, kurus ke gemuk. Contoh dia pilih nak buat tu, dia nak tentu hak mana. Tentu melalui sifat apa? Iradat. Bila dia tahu, dia pun tentu. Nak buat hal ni, nak buat hal ni, nak buat hal ni. Ni tak buat hal ni, buat hal ni, tak buat hal ni. Buat dia tentu melalui sifat iradat dia. Apa panggil apa? Takhsis. Maka kita ada hari ini Tuhan menentukan. Safwan dia nak beranak bila. Pak dia nama apa, mak dia nama apa, dia nak hidup berapa tahun. Bini dia nama apa, Tuhan tentu dah. Tu kata Tuhan tentu. Anak dia berapa orang, hidup dia di mana, ngaji dia di mana, tidur dalam kelas berapa kali. Tuhan tentu dah. Tuhan tentu semua. Faham tak? Bila dia tahu, maka dia pun tentukan. Nak buat ke tak nak buat? Nak buat tu nak buat lagu mana? Macam mana dia nak buat? Kemudian bila dia dah tentu, bila dia tentu dah, nak buat bila? Sampai masa dia, maka dia pun buat. Sampai masa dia buat. Daripada tak ada, jadi ada. Langit daripada tak ada, jadi ada. Bumi daripada tak ada, jadi ada. Kita daripada tak ada, jadi ada. Maka menjadikan suatu daripada tak ada, sesuatu tu jadi ada tu, orang panggil taksir. Apa makna taksir? Memberi bekas. Baik. Maka ilmu, kita kata ilmu ni mana menyata. Menyatakan. Ada taksis menentukan. Taksis mana memberi bekas. Memberi bekas ni tengok. Ada kadang memberi bekas pada mengadakan. Apa mengadakan? Daripada tak ada Tuhan buat bagi jadi ada. Ada pula mengekalkan. Mengekalkan. Ada Tuhan nak kekal hal ada, ataupun hak tak ada Tuhan kekal hal tak ada. Tak bagi taksir. Lagi pula meniadakan. Ada pula hak Tuhan mentakdirkan. Meniadakan. Daripada tu ada, Tuhan buat jadi tak ada. Maka ni dinamakan taksir. Memberi bekas. Memberi bekas daripada tak ada jadi ada. Ada Tuhan kekalkan. Ada tak ada Tuhan kekalkan. Ataupun memberi bekas dengan cara meniadakan dia. Ada elok-elok, innalillah dah.
Faham tak taksir tu? Faham tak taksir? Memberi bekas. Mana meluluskan, nak bagi ada ke, nak bagi tak ada ke, ataupun nak mengekalkan. Faham? Tapi ingat, Tuhan takkan buat suatu kalau dia tidak menentukan dengan iradat dia. Dia takkan buat. Dan Allah Ta'ala tak akan menentu kalau dia tak mengetahui dengan ilmu dia. Berarti bila Allah Ta'ala mengetahui, dia menentu. Bila dia menentu, dia pun buat. Hak buat bagi ada tu kita panggil ijad. Nah, hak buat bagi ada daripada tak ada jadi ada, kita panggil apa? Ijad. Nah, kita panggil ijad. Mengadakan daripada tak ada jadi ada, panggil ijad. Kalau Allah Ta'ala mengekalkan, kita panggil imdad. Kalau dia meniadakan, kita panggil i'dad. Okey. Faham? Faham tak? Itu makna memberi bekas. Memberi bekas pada mengadakan, memberi bekas pada mengekalkan, atau memberi bekas pada meniadakan. Faham tak? Faham tak? Maka kumpul tiga sifat tu, kalau kita kumpul, panggil sifat taksir. Sebab apa taksir? Bila kita kumpul, takkan ada suatu benda kecuali Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala buat. Faham tak? Panggil taksir, memberi bekas. Nah, tak akan ada suatu kecuali Tuhan tahu, Tuhan menentu, Tuhan buat. Okey. Kalau kita nak pecah satu-satu, ilmu tu inkishaf, menyatakan. Iradat itu taksis, menentukan. Kudrat itu taksir, memberi bekas. Memberi bekas tu bit tiga tadi. Sama ada daripada tak ada Tuhan buat jadi ada, bagi memberi bekas. Pada mengadakan. Dan ada juga memberi bekas pada mengekalkan. Nah, sama ada mengekal atas hal ada atau hal tiada. Yang ketiga, memberi bekas pada meniadakan. Kalau ada elok-elok, Tuhan buat bagi jadi tak ada. Karena maka ingat tiga-tiga sifat ni. Nah, ada tak boleh pisah tiga ni. Mana bila kita kata Tuhanlah yang menjadikan alam ini, kita kata, dengar elok-elok. Kita kata Tuhan yang menjadikan alam ini, betul tak? Maka kita faham. Bila kita kata Tuhan yang menjadikan alam ini, iaitu Tuhan jugalah yang menentukan nak bagi ada. Dan kita kena faham juga, Allah Ta'ala mengetahui bahawa alam ini akan dia buat, akan diadakan. Nah, Tuhan tahu, kata dia nak buat alam. Apa tak? Bila dia tahu, dia pun menentu. Bila dia menentu, dia pun buat. Faham tak? Dia pusing tiga tu ya. Nawawi, faham lagi? Faham tak? Ashraf. Boleh, kau pening lagi? Pening lagi ya? Pening lagi? Yakin tak kata Tuhan ada sifat kudrat? Apa kerja kudrat? Nak mengada, mengekal dan meniada. Itu kerja dia. Yakin tak kata Tuhan ada sifat iradat? Apa kerja iradat? Menentukan, menghendaki. Macam kita ni lah, sifat iradat kita. Aku nak mengaji. Kita tentukan, kita nak main mengaji. Malah ha? Itu iradat tu. Pilih, nak menentukan, nak main ke tak nak main. Kalau main pun nak dengar ke tak nak dengar, nak perhati ke tak nak perhati. Itu iradat kita. No? Aku nak main, maka nak main, kita pun jalan. Allah menjadikan perbuatan jalan, kita main sini. Siapa pilih? Kita. Siapa menentu?
Kita ada pilihan, Tuhan suruh pilih. Tapi Tuhan tahu lagi kita pilih ke mana. Nak pilih ke mana Tuhan tahu lagi. Tuhan tahu sedia kala lagi. Kita tak ada lagi, dia tahu dah. Ashraf ni pada malam ni dia nak main mengaji. Nah, dia nak dengar, dia nak perhati, dia nak faham. Dah. Maka Allah Ta'ala menentukan dia faham malam ni. Alhamdulillah. Okey. Adanya ashraf. Saya ambil contoh dia lah, senang. Adanya ashraf ni berimpun situ 3 sifat. Sifat Tuhan. Allah Ta'ala mengetahui kata ashraf akan dia buat. Pada hari sekian-sekian akan dilahirkan. Nama dia Ashraf. Ayah dia nama tu, ibu dia nama tu. Kehidupan awal dia begitu. Nah, sampai pada saat ini akhirnya dia mai Kedah. Daripada Sabah ke Kedah. Sandakan Kedah. Jauh. Allah Ta'ala dah tentu dah. Satu hari nanti dia akan berpindah hijrah ke Kedah. Sampai masa dia hijrah dah. Hijrah sungguh. Nah, Allah Ta'ala dah tentu dah dia mengaji duduk di kelas Arab. Tentu dah. Nah, dalam ketentuan Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu dah. Kata benda ni akan berlaku sekian. Bila dia dah tahu, maka Allah Ta'ala menentukan. Kata Ashraf ni akan jadi gini sampai saat lah ni. Hak saat lagi Allah Ta'ala tahu dah. Hak esok Allah Ta'ala tahu dah. Maka Allah Ta'ala dah tentu dah benda tu nak berlaku apa. Dia tidur lena Kedah. Lena berapa jam. Dia bangun awal ke bangun lewat. Siapa kejut dia. Dah siap. Siapa tentu? Allah. Tentu dengan apa? Iradat dia. Tentu dengan sifat iradat dia. Maka bila dah sampai masa malam ni, Allah Ta'ala pun menjadikan Ashraf berada dalam majlis ilmu sebagaimana yang dia kena dan sebagaimana yang dia tahu. Saat lagi apa nak berlaku? Tak tahu lagi. Nah, kita tak tahu lagi. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala dah tentu dah. Tengok apa nak berlaku saat. Juga telah ditentukan Allah dan sudah diketahui oleh Allah. Faham tak? Maka setiap suatu nak ada, nak tak ada, nak berlaku, Allah Ta'ala sudah tahu, Allah Ta'ala sudah kehendak, dan Allah Ta'ala pun sampai masa Allah Ta'ala buat. Maka menjadikan kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini adalah perbuatan Allah. Walaupun nampak kita berusaha, nah, tapi Allah yang menjadikan. Nampak kita yang gerak, padahal gerak kita juga dijadikan oleh Allah. Pegang bagi kuat, nak balik ajak orang Sabah pula ni. Mana setiap suatu tak ada yang terselindung daripada ilmu Allah. Tak ada satu benda yang terselindung daripada ilmu Allah. Maknanya Tuhan tahu belakang. Nah, dan tidak ada benda yang lepas daripada iradat Allah. Benda baru lah. Benda baru ni. Tak ada satu benda pun yang berlaku atau yang terjadi. Semuanya. Nah, tak ada satu benda pun yang lepas daripada kehendak Allah. Iaitu penentuan Allah SWT dengan iradatnya. Dan yang ada semua ni. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada kudrat Allah. Maknanya semua itu Allah Ta'ala menjadikan dia. Walaupun apa pun dia, Allah yang menjadikan dia. Faham? Faham tak? Tuhan menjadi dengan apa? Tuhan menjadi dengan apa? Dengan sifat kudrat. Tuhan menentu dengan apa? Dengan sifat iradat. Tuhan tahu dengan apa? Dengan sifat ilmu. Ingat tu. Dia tahu, dia kehendak atau dia menentu, dia buat. Menentu boleh, nak panggil menghendaki pun boleh.
Nah, nak kata menentu tak apa. Ataupun kita akan buka nak pakai menghendaki boleh. Nah, menghendaki boleh. Okey, nampak ada orang lain? Faizal okey ke? Faizal okey? Waras? Baik. Apa dia tu? Mengetahui Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuannya. Tentu dengan sifat mengetahui. Dah. Tentu dengan sifat mengetahui. Tahu dengan sifat pengetahuan begitu. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan. Gitu. Dia kata sifat pengetahuan, sifat ilmu. Samaratus sifat. Mengetahui Allah dengan sifat pengetahuan. Atau mengetahui Allah dengan sifat ilmu. Itu samarah. Ejah sikit tu. Terbelik tu. Contoh sifat ilmu, mengetahui Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuannya. Lagu tu betul. Nah, mengetahui Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuannya. Ya. Tentu dengan sifat mengetahui itu. Bukan tentu. Mengetahui dengan sifat pengetahuan itu samaratus sifat. Tu kata gitu. Mengetahui dengan sifat pengetahuan itu, itulah samaratus sifat. Gitu. Allah Ta'ala tahu dengan sifat ilmu dia tu. Tu bagi samaratus sifat, bagi sifat ilmu. Samarah bagi sifat ilmu. Terbelik sebab keliru nak susun. Ya baik. Boleh faham lagi tu? Okey. Maka kata dia, kerana nak menzahirkan bagi kudratnya, dan nak mentahqiqkan bagi barang yang telah terdahulu daripada ilmunya. Bila dia buat suatu tu nak menyatakan bahawasanya sebelum daripada menjadi itu Allah Ta'ala dah tahu dah. Dan sebelum daripada menjadi itu Allah Ta'ala dah tentukan dah. Sudah menentu dah pun. Sebelum pada benda tu dah ada. Sebelum benda dah ada, Tuhan dah tentu, Tuhan dah tahu. Okey. Dan kerana nak membenarkan barang yang barang yang di dalam azal, yakni pada azali. Mana? Daripada kalimah Allah Ta'ala. Daripada kalimah Allah Ta'ala, bukan kerana berkehendak ia kepadanya. Bukan berkehendak kepadanya. Bukan berkehendak kepada makhluk tu. Dan kerana hajat kepadanya, tak juga. Tuhan tak ada berhajat kepada apa-apa. Tu dia. Kerana nak membenarkan barang yang ada pada azal. Benda hak sedia kala lagi. Tuhan dah tentu sedia kala lagi. Tuhan dah tahu sedia kala lagi. Pada azal daripada kalimah Allah. Tu. Apa hak Tuhan dah sebut, hak Tuhan dah nyata. Bukan kerana berkehendak ia Allah kepadanya, kepada makhluk tu dah. Dan bukan juga kerana hajat kepadanya, kepada makhluk dah. Wa annahu wa annahu
Ada tol. Wa annahu mutafaddalun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklifi la an wujubi. Artinya dan bahwasanya Allah Ta'ala itu menanugerahi, mutafaddalun, menanugerahi ia Allah. Anugerah ataupun dengan limpah kurnia. Tak anugerah tu dengan limpah kurnia, atau menganugerah ia Allah dengan menjadikan akan segala makhluk, bukan kena paksa, bukan dia kena suruh, bukan dia panggil buat dengan sebab ada tekanan. Dah. Nah, semata-mata anugerah Allah. Nah, Tuhan nak bagi kat kita ada, nak bagi ada. Dia tak minta upah, tak ada orang paksa. Dia nak buat, suka dia lah, dia nak buat. Dah. Menjadikan segala makhluk dan mengadakan segala makhluk daripada Adam kepada wujud, dan mentaklifkan, yakni memberatkan ia Allah akan hambanya. Nah, akan hambanya itu mana? Makhluk dia, hak dia berat pada untuk beribadat. Siapa dia? Jin dan manusia. Dan memberatkan ia, mana mentaklif, memberatkan dia, mana Allah Ta'ala meletakkan satu hukum, nah, kepada hamba dia itu memperbuatkan ibadah. Dan tiada wajib atas Allah suatu. Tak wajib kata Tuhan kena buat tu, Tuhan kena buat ni. Dah, tak ada wajib. Semuanya harus. Nah, tiada wajib atas Allah Ta'ala sesuatu itu. Hanya semata-mata anugerahnya jua. Bukan Tuhan wajib buat kita dah. Bukan Tuhan wajib buat langit. Bukan Tuhan wajib buat bumi. Bukan Tuhan wajib buat jin. Bukan Tuhan wajib buat manusia. Tetapi semata-mata anugerah. Semata-mata kurniaan. Limpah kurnia daripada dia. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwab fadli. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Cepat, snack cepat. Nah, aneh, siapa nak? Cepat. Siap lagi. Siap dah. Cepat. Nyatakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.